Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua ya. Selamat datang ke channel saya iaitu Cikgu Rosmawati Mokhtar. Hari ini kita nak bincangkan modul kecemaran akademik akhir tahun 2020 ya. Bagi fizik tingkatan 4 kertas 1. Okey, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Antara kuantiti fizik berikut yang manakah bukan kuantiti skala? Okey, kita tahu kuantiti skala hanya ada magnitude sahaja. Manakala kuantiti vektor iaitu lawannya adalah yang mempunyai magnitude dan arah. So yang mana satukah bukan? Maksudnya di kuantiti vektor lah. So di sini kita nampak jelas iaitu jawapan dia berat. Berat mempunyai magnitude dan arah dia adalah ke bawah ya. Dipengaruhi oleh daya tarikan graviti bumi. Yang lain masa, suhu dan tenaga hanya ada magnitude sahaja. Okey, soalan kedua, rajah menunjukkan graf yang diperolehi pada suatu penyiasatan. So, kita ada graf Y melawan X. Dan kita ada graf pada nilai paksi Y ada nilai A. Ya. Dan pada paksi X kita ada nilai B. Dan kalau kita nampak graf ni dia berkadar secara, berkurang secara linear ya, ataupun berkadar songsang. Ya. Jadi yang ni kita kena gunakan ya persamaan linear lah ya, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Okey, kecerunan dia kita tahu pengiraan dia Y2 tolak Y1, X2 tolak X1 ya. Jadi Y ni adalah perubahan nilai Y iaitu nilai A ya, dan X adalah nilai B lah ya, perubahan nilai B ya. Okey, kenapa ada tanda negatif? Sebab graf ni adalah berkadar songsang. Kita akan dapat nilai dia negatif lah. Ya, sebab tu kita letak di sini nilai negatif. Dan kita masukkan nilai kecerunan ni ya, ke dalam persamaan linear Y sama dengan MX tambah C. So, Y kita kekalkan. Okay, kecerunan dia kita dapat negatif A per B. Okay, X tu paksi X lah. Ya. Okay, ni X. Dan C ni pintasan pada paksi Y iaitu A. Jadi tambah A. Maka kita dapat Y sama dengan negatif A per X. Negatif A per B X tambah A. So jawapannya adalah C lah. Ya. Okey, tanda negatif tu dia terlindung sedikit dekat A per B. Ya. Okey. Seterusnya kita tengok soalan yang ketiga. Satu objek bergerak dengan laju seragam. Ya. Pecutannya akan berlaku apa? Apabila dia bergerak dengan laju seragam. Maksud laju seragam ni, laju dia adalah malak ataupun sama sepanjang perjalanannya. So ada peningkatan pecutan tak? Ya. Ada peningkatan laju tak? Maksudnya ada pecutan tak? Ya. So kalau tidak ada penambahan laju bermakna tidak ada pecutan. Jadi pecutannya adalah, okay, ini kita highlight lah masuk laju seragam. Maka pecutannya adalah sifar. Ya, tak ada pecutan sebab laju tu tidak bertambah. Okay, itulah maksud pecutan seragam yang cikgu highlightkan ni. Ya. Okey, yang keempat, rajah 2 menunjukkan satu keratan pita detik bagi sebuah troli bergerak menuruni satu landasan condong. Okey, jangka masa detik menghasilkan 50 detik sesaat. Okey, ini sebenarnya adalah nilai frekuensi dia lah. Ya. Jadi, cikgu highlightkan 50 detik sesaat bermakna frekuensi dia adalah 50 Hz. Ya, bermaksud dalam masa sesaat ya, kita dapat 50 detik. Ya. Jadi, ini adalah keratannya lah. Ya, daripada P sampailah Q. Ya. Jadi soalan tanya, berapakah masa yang diambil oleh troli untuk bergerak dari P ke Q? Dia nak masa sahaja. Jadi kita kirakan detik dia. Jadi untuk peringatan, ya, detik daripada titik pertama adalah kepada titik yang kedua. So ini dipanggil detik. Ya, jadi kita kiralah ada berapa detik. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ada 10 detik ya. 1 detik dapat berapa? Ya. Jadi 1 detik ya, kita tahu ya daripada 50 detik tadi ya, bermaksud ya jangka masa detik menghasilkan 50 detik dalam masa 1 saat. Okey, jadi 1 detik bersamaan dengan 1 bagi 50 0.02 saat. Ya, jadi kita punya
jangka masa detik tu yang ada di makmal kamu tu menggunakan frekuensinya 50 Hz. Bermakna 50 detik sesaat. Jadi 1 detik ni kita bahagi saja. 1 bagi 50 dapatlah 0.02. Okey, balik pada soalan tadi, kita ada 10 detik. Kita kali saja dengan 10. 10 kali 0.02. Kita kali dengan 10 tadi dapatlah 0.20 saat. 0.2 lah. So jawapan dia A. Okey, seterusnya soalan nombor 5. Rajah menunjukkan graf had laju masa bagi 3 keratan mainan P, Q dan R. Jadi urutan manakah yang menunjukkan susunan P, Q dan R dalam susunan menaik bagi had laju purata dalam 8 saat. Okey. So ni semua graf had laju lawan masa dalam masa 8 saat Boleh tengok sendirilah ni kereta mainan P, kereta mainan R dan kereta mainan Q. Jadi untuk tahu kita kena kira satu persatu lah. Ni cikgu highlight lah apa yang soalan ni nak. Jadi setiap kali menjawab soalan adjektif, kamu boleh highlightkan apa kehendak soalan. Jadi kamu menjawab apa yang soalan nak lah. Iaitu dia nak susunan menaik tertib menaik bagi had laju purata dalam 8 saat. Itu kehendak soalan. Jadi kena kira satu persatu setiap kereta mainan ini daripada P, R hinggalah Q. Okay, yang ni kita kiralah Jadi untuk kirakan had laju purata bagi graf had laju purata ni, kita ambil saja luas di bawah graf dia. Graf had laju melawan masa ni untuk kira dia punya had laju purata, kita ambil saja luas di bawah graf. So kita ambil lah luas segitiga ni. Jadi daripada pengiraan kita dapat 24 meter untuk dapat nilai sesaran dia. Dan daripada had laju purata, dia punya rumus jumlah semua sesaran bagi dengan jumlah keseluruhan masa. So luas di bawah graf ni mewakili nilai sesaran keseluruhan. Maka kita dapatlah 24 daripada luas ni luas kita campur segitiga pertama dengan segitiga kedua. Dan kita dapat 24 tadi kita bahagi dengan masa 8 dapatlah 3 meter per saat. Okey, kiraan yang sama kita cari pada graf had laju lawan masa bagi kereta mainan R. Kita cari dulu sesaran dia. Sebab graf had laju melawan masa, luas di bawah graf dia adalah nilai sesaran. So bila kamu kira dapat 27 meter dan yang ni kita terus dapat kita boleh ambil terus luas trapezium secara matematik kamu dapat 27 meter lah. Dan bagi dengan keseluruhan masa dapatlah 3.375 meter per saat bagi kereta mainan R. Dan seterusnya kita kira kereta mainan Q, sama juga kita cari sesaran dia melalui luas di bawah graf, kita dapat 42 meter. Okay, daripada pengiraan ini yang ni kamu boleh kira trapezium ataupun boleh kira satu-satu segi 4 tepat dan tambah segitiga ni. Dan kamu dapat laju purata dia, jumlah sesaran bagi masa 28 bagi 8 dapatlah 3.5 meter per saat. Bila dapat tiga-tiga nilai ni, barulah kamu boleh tahu susunan dia dari segi tertib menaik siapa daripada rendah kepada yang tinggi. Itu tertib menaik lah. Jadi yang rendah sekali adalah P, diikuti semakin naik Q dan last sekali R. Jadi jawapan dia adalah D. P, P dulu. Lepas tu R dan last sekali Q. Jadi ini tertib naik berdasarkan pengiraan. Pengiraan bagi graf had laju melawan masa. Seterusnya nombor 6. Rajah 4 menunjukkan 2 biji berbola keluli P dan Q dijatuhkan berhampiran dengan permukaan bumi. Antara graf had laju masa berikut yang manakah menunjukkan gerakan P dan Q yang betul. Jadi kita tengok soalan ni dia highlight kepada jatuh P dan Q ni jatuh berhampiran dengan permukaan bumi. Jadi yang ni kita anggap dia jatuh bebas lah sebab boleh jadi berada di kawasan angkasa. Jadi kalau kita anggap dia jatuh bebas dah tentulah dia hanya jatuh kita kena faham balik apa maksud jatuh bebas. Jatuh yang hanya dipengaruhi oleh pecutan graviti sahaja. Jadi P dan Q ni akan jatuh pada nilai G yang sama. Jadi bila kita tengok B melawan T ni
G lawan T ni daripada kecurunan ni kita akan dapat nilai pecutan. Pecutan di sini adalah pecutan graviti. Ya. Jadi bila jatuh bebas, ya, hak laju dia bertambah seragam atau dikatakan pecutan seragam. Pecutan apa? Pecutan graviti. So jawapan dia adalah D. Ini dianggap jatuh bebas lah. Ya. Okey, seterusnya 7. Objek manakah mempunyai inersia yang paling besar? Okey, inersia ni kamu kena ingat apakah faktor yang mempengaruhinya. Inersia ni faktornya adalah jisim. Semakin besar jisim dia, semakin besarlah inersianya. Jadi kamu tengok jisim dia sajalah, ya, tak perlulah tengok hak laju tu sebab itu tidak mempengaruhi inersia, ya. Tapi hak laju dia boleh mempengaruhi momentum dan juga daya impal, ya. Okey, itu rumus yang berkaitan dengan dia. Tapi di sini soalan tanya inersia, ya. So, yang paling tinggi inersia dia dah tentulah kamu boleh tengok siapakah jisim paling besar, ya. Dah tentulah D, ya. Iaitu jisim bagi lori, ya, 1200, ya. Sorry, bukan 1200, 12,000 kilogram, ya. 1200 tu nilai kereta. Okey, diikuti motosikal 360, basikal 90, ya. Orang dan basikal lah. Okey, jadi di sini D, ya, sebab jisim dia paling besar. Okey, soalan 8 pula, ya, menunjukkan 2 biji bola yang serupa berjisim 1 kilogram. Okey, X dan Y ni, ya, yang bergerak bertentangan. Kita nampaklah arah X dan Y ni bertentangan. X ni 5 meter per saat, Y ni 15 meter per saat laju dia, ya. Antara satu sama lain dengan hal laju masing-masing, ya. Okay, pelanggaran yang berlaku antara kedua-dua biji bola ini ialah pelanggaran kenyal. Okay, pelanggaran kenyal ni maksudnya dia melantun, ya. Dan bola Y bergerak ke kanan dengan hak laju 7 meter per saat. Okay, setelah berlanggar, ya, ini adalah pelanggaran kenyal, ya. Y ni dia akan bergerak ke kanan. Kalau kita nampak dia datang daripada kanan ke kiri, ya. Apa yang kita pandang lah, ya. Jadi Y ni daripada kanan ke kiri dan X ni daripada kiri ke kanan. Okay, apabila berlanggar, Y ni dia bergerak bertentangan. Yang maknanya dia patah balik, iaitu bergerak ke kanan dengan hak laju 7 meter per saat. Jadi di sini untuk soalan momentum, kamu kena perhatikan arah dia. Yang penting kamu kena tahu arah dia sebelum dan selepas pelanggaran, ya. Supaya, ya, bila arah dia tak sama, kita kena letak tanda negatif. Okey, itu sangat penting lah, ya. Jadi kalau kesilapan kamu tidak meletakkan tanda negatif, akan berlaku kesilapan dalam pengiraan. Jadi penting arah dia pada sebelum pelanggaran dan selepas pelanggaran bagi setiap jasad yang terlibat. Di sini bola X dan bola Y. Okey, nilai yang ada, ya, iaitu M1 X ni lah, ya, 1 kilogram, M2 1 kilogram bagi Y. Okey, U1 5 meter per saat. Okey, kita anggap yang ke kanan ni positif. Okey, yang ke kiri Y ni, ya, negatif. Okey, ni laju awalnya lah. Okey, lepas tu Y ni dia melantun ke kanan. Jadi kita anggap nilai dia positif 7 meter per saat. Yang kita tak tahu ialah V1, ya. Jadi kita dah dapat nilai yang ada, barulah kita keluarkan rumus yang terlibat, ya. Jadi M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. Okey, ini sebab pelanggaran kenyal, ya. Okey, inilah rumus dia. So kita masukkan nilai yang ada, ya, dan kita kiralah nilai V1. Jadi V1 yang kita dapati ialah negatif 17 meter per saat bertentangan dengan arah asal dia. Sebab X ni dia datang daripada kiri ke kanan. Maknanya dia pergi ke kanan, ya. Jadi tanda dia positif. Jadi selepas berlanggar dia melantun, dia patah balik, dia pergi ke kiri. Okey. Jadi jawapan dia negatif 17 meter per saat arah kiri. Jadi daripada tanda negatif ni kita tahu dia bertentangan daripada asal. Asal dia ke kanan. Jadi oleh kerana nilai negatif maka dia bergerak ataupun melantun ke kiri, ya. Jadi jawapan dia adalah B. Jadi penting kamu tahu penggunaan tanda negatif, ya, dan positif dalam pengiraan momentum ini.
Okey, jadi berhati-hatilah dalam pengiraannya ya. Jadi penting kamu keluarkan dia punya nilai dahulu dan tahu arah dia sebelum dan selepas pelanggaran. Sekali lagi cikgu ingatkan ya. Baru kita masukkan dalam rumus yang terlibat. Yang ini rumus untuk pelanggaran kenyal. Okey, seterusnya nombor 9. Suatu daya mala F bertindak pada sebuah bongkah yang terletak di atas permukaan licin seperti tunjukkan dalam rajah 6. Bongkah akan bergerak dengan, okey, tengok apa yang dikata kat sini. Permukaan licin. Kamu highlightkan. Biasakan dalam perpesaan kamu highlight ataupun kamu guna pen merah bulatkan dia punya kata ya, ataupun dia punya perkataan yang penting untuk kamu faham apa kehendak soalan tersebut. Jadi permukaan licin bermakna tiada geseran. Ya. Okey. Bila tiada geseran, apa terjadi pada had lajunya? Ya, jadi dia bergerak dengan apa? Daripada situ kita tahulah. Ya, kalau dia kata permukaan kasar bermakna ada geseran. Kalau dia kata permukaan licin bermakna tiada geseran. Itu daya yang berlawanan dengan arah pergerakan asal dia. Jadi di sini bongkah itu bergerak dengan had laju bertambah dengan seragam. Okey, laju dia bertambah dengan seragam. Maksudnya pecutan seragam lah. Okay, had laju bertambah dengan seragam maksudnya pertambahan dia adalah sama dan dia ada peningkatan had laju. Bermaksud dia ada pecutan tetapi pecutan dia adalah seragam. Nilai dia sama. Peningkatan tu mempunyai nilai yang sama. Dipanggil pecutan seragam. Jadi penting kamu highlightkan apa yang diberitahu. Okey. Soalan 10. Okay, Rajah menunjukkan seorang budak lelaki menolak datuknya yang duduk di atas kerusi roda dengan daya 44 Newton di atas permukaan licin. Jisim kerusi roda dan datuk dia adalah 72 kg. Ini yang nilai dia bagilah. Ya. Jadi kita keluarkan apa yang dia bagi iaitu dia tolak datuk dia 44 Newton. Ya. Jisim dia 72 kg. Ya. Maksudnya soalan tak habis tapi kita dah keluarkan maklumat dia. Ya. Soalan dia nak apakah pecutan. Ya. Pecutan kerusi roda itu. Ya. Jadi maklumat dia kita dah dapat tadi. So kita keluarkan nilai tadilah. F sama dengan, kita keluarkan rumus dia dahulu. F sama dengan MA. So kita masukkan nilai yang ada. Kita ada daya 44 Newton. Kita ada jisim 72. Kita nak kira A. Jadi sangat senanglah kita operasi secara matematik. Maka kita dapatlah A ni 0.61 meter per saat. Ini soalan simple lah menggunakan rumus daya F sama dengan MA. Ya. Okey, soalan 11. Rajah menunjukkan seorang atlet membengkokkan kakinya semasa mendarat. Mengapakah atlet itu membengkokkan kakinya ketika mendarat? Okey, yang ini untuk keselamatan. Ya. Jadi dah tentu dia ada kaitan dengan perubahan momentum ya, yang akan menyebabkan terhasilnya daya impal. Ya. So daya impal kita tahu rumusnya ya. Okay, F sama dengan MV tolak MU iaitu perubahan momentum dibahagikan dengan masa. Nampak ni? Ni F ni daya impal, MV tolak MU perubahan momentum, ya. T ni adalah masa hentaman ataupun masa tindakan ataupun time impacts, ya. Jadi masa ni kalau kita tengok hubungan dia dengan daya impal berkadar songsang. F ya berkadar songsang dengan T ataupun F berkadar terus dengan 1/T bermaksud berkadar songsang dengan T. Jadi apabila masa hentaman ini bertambah bermakna daya impal ni adalah kurang. Jadi kenapa kita bengkokkan kaki ya? Kenapa atletnya bengkokkan kaki semasa dia mendarat? Dah tentulah untuk menambahkan ataupun memanjangkan masa hentaman kaki dengan tanah. Kerana apabila masa dia bertambah, daya impal tu akan berkurangan. Okey, begitu sebaliknya lah. Ya. Jadi bila daya impal berkurangan, maka risiko untuk kecederaan tu adalah rendah. Sebab itu kita ataupun sesiapa saja apabila melompat dan mendarat, automatik kaki kita akan membengkok. Ya. Badan kita dah tahu sebenarnya cara bagaimana ya untuk keselamatan diri. Tak ada orang yang melompat kaki dia lurus masa mendarat. Itu boleh menyebabkan patah sebab masa hentaman yang sangat singkat dan impal dia jadi tinggi. Okey? Jadi badan kita dah semula jadi tahu ya langkah-langkah keselamatan. Okey? Itulah jawapan dia C ya. Okey, kita pergi pada soalan 12.
Sebiji bola hoki berjisim 200 gram bergerak dengan laju 10 meter per saat selepas dipukul oleh sebatang kayu hoki. Masa sentuhan antara bola hoki dengan kayu hoki ialah 0.1 saat. Apakah magnitude daya impar pada bola hoki tersebut? Jadi daripada soalan ni kita keluarkan maklumat. Jadi maklumat yang ada ialah jisim 200 gram, kita tukar pada SI, unit SI 0.2 kilo. Okey, laju akhir dia 10 ya, iaitu pergerakan dia. Okey, laju awal dia kosong sebab dia mula pada pegul ya. Jadi yang 10 ni jadi laju akhir lah. Dan masa hentaman dia adalah 0.2 saat ya. Jadi kita keluarkan rumus dia F sama MV tolak MU bagi T. Kita masukkan nilai yang kita dah ada. Jawapan akhirnya kita dapat 20 Newton. Okay, di sini pun kita kena perhatikan arah laju lah. Kalau ada perubahan, contohnya dia melantun, kita kena ambil kira lah sebab kita ada kira perubahan momentum. Sama ada tanda negatif ataupun tidak. Jadi sini bila kita masukkan nilai, kita akan dapat nilai dia adalah 20 Newton. Okey, jawapan dia C. Seterusnya soalan nombor 13. Jejari bumi ialah R dan nilai penciptaan graviti di permukaan bumi ialah 9.81 meter per saat. Berapakah nilai penciptaan graviti pada ketinggian R? Jadi kita keluarkanlah nilai yang ada. Jadi jejari bumi kita tahu ada nilai dia dalam buku 6.37 kali 10 kuasa 6 meter dan kita ada nilai G pemalar kegravitian 6.67 kali 10 kuasa 11 negatif 11 Newton meter persegi per kilogram Okey, jisim bumi 5.97 kali 10 kuasa 24 kilo dan kita nak nilai penciptaan graviti bumi penciptaan pada ketinggian R Jadi kita keluarkan formula yang terlibat iaitu G sama GM, G besar M besar bahagi dengan R kuasa 2 So kita masukkan nilai dia, kita dapat nilai G dia 9.81 meter per saat walaupun pada ketinggian R kita masih lagi dapat nilai yang sama sebab R ni adalah jejari bumi jadi inilah nilai dia sama dengan penciptaan graviti bumi 9.81 meter per saat okey seterusnya kita tengok soalan nombor 14. Sebuah kuak angkasa diambil dari bumi dan dibawa ke Marif Okay, daya graviti di permukaan Marif adalah kurang daripada daya graviti di permukaan bumi Bagaimanakah berat dan jisim kuak angkasa tersebut di permukaan Marif dibandingkan nilai berat dan jisim kuak angkasa tersebut di permukaan bumi Jadi berat di Marif serta jisim di Marif bagaimanakah keadaan dia Kita tahu berat dipengaruhi oleh daya tarikan graviti manakala jisim dia tidak berubah di mana pun kita berada Jadi apa yang berlaku ialah berat di Marif akan berkurangan lah sebab daya tarikan graviti dah berkurangan dan jisim di Marif dah tentulah tidak berubah sebab jisim ni dia kuantiti jirim dalam sesuatu jasad. Jadi tidak akan ada perubahan di mana pun berada Jadi ingat tu Okey, seterusnya soalan nombor 15. Graf manakah antara berikut mewakili hubungan antara daya graviti F dengan jarak pemisahan R bagi dua jasad. Okey, jejari di antara dua jasad lah Jadi daripada hubungan yang kita telah pelajari, kita dapati bahawa menurut hukum kegravitian semester Newton, daya graviti antara dua jasad adalah berkadar terus dengan hasil darat jisim kedua-dua jasad dan berkadar songsan dengan kuasa 2 jarak di antara pusat dua jasad tersebut Jadi graf dia berdasarkan formula ni lah F sama dengan GM1 M2 bagi dengan R2 Jadi daya tarikan graviti ni adalah berkadar terus dengan GM1 M2 iaitu jisimnya tetapi berkadar songsan dengan jejari di antara dua jasad tersebut Kalau begitu maka graf
F melawan R adalah berkeadaan songsang lah, seperti D ni. Ya, ni berkeadaan songsang. Ya. Okey. Yang lain tu salah lah. Ya. Okay, kenapa B ni salah? Sebab B ni dia berkurang secara linear. Ya. Jadi yang berkeadaan songsang yang melengkung ke bawah ni. Ini lebih tepat lah. Ya. Okey, soalan 16. Maklumat di bawah menunjukkan definisi bagi satu hukum fizik. Okey. Orbit bagi setiap planet adalah elips dengan matahari berada di salah satu fokusnya. Jadi ini hukum apa? Ya? Jadi kamu kena ingatlah. Kamu dah belajar beberapa hukum. Jadi ini adalah hukum. Okey, tengok di situ ya. Kalau hukum Kepler, ya, hukum Kepler kedua, garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama apabila orbit yang sama apabila planet bergerak dalam orbit dia. Ini hukum Kepler kedua, ya. Bagaimana pula hukum Kepler ketiga? Kuasa 2 orbit planet adalah berkadar terus dengan kuasa 3 jejara orbitnya, ya. Jadi kamu dah belajar hukum Kepler ada 3, ya. Jadi kalau yang bukan yang kedua dan yang ketiga, dah tentulah ini adalah hukum Kepler yang pertama, ya. Yang berkaitan dengan orbit, ya, bagi setiap planet adalah elips dengan matahari berada di salah satu fokus dia. Okey. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan 17. Raja 9 menunjukkan satu objek bergerak pada laju mala dalam gerakan membulat. Arah panah belabel manakah yang menunjukkan daya memusat itu bertindak ke atas objek tersebut? Ya, ke arah mana? Okey, dah tentulah. Ya, okay, di sini kita highlight lah. Dia tanya yang manakah daya memusat yang bertindak ke atas objek. Jadi kita tahu bahawa daya memusat ni adalah daya yang bertindak ke atas jasad yang melakukan gerakan membulat dengan arah yang sentiasa menuju ke pusat bulatan. Ya. Jadi dah tentulah jawapan dia adalah D, ya, sebab dia menuju ke pusat bulatan, ya, daya tarikan graviti bumi. Okey. Planet Zuhal mempunyai jisim 5.68 kali 10 kuasa 26 kg dan jejari 6.03 kali 10 kuasa 4 km. Jadi soalan nak hitungkan had laju lepas dari planet Zuhal, ya. Jadi nilai G telah diberi, ya, pemalar kegravitian. Jadi kita keluarkan nilai, kita ada nilai G, kita ada nilai G sim, ya. Dan kita ada nilai jejarinya, ya, dalam kilometer, kita tukar pada meter, dia jadi 6.03 kali 10 kuasa 7 meter. Okey, seterusnya kita masukkan dalam formula V sama dengan punca kuasa 2GM bagi R. Kita masukkan nilai yang ada, maka kita dapat jawapan dia 3.54 kali 10 kuasa 4 meter per saat. Okey, jadi kita masuk sajalah nilai yang ada, ya. Okey, seterusnya soalan 19. Rajah menunjukkan dua bongkah kuprum L, ya, yang besar ni, dan M yang bersentuhan antara satu sama lain. Jadi suhu awal M ni ialah 50 darjah Celsius dan suhu M ni adalah 30 darjah Celsius. Jadi pernyataan manakah yang betul ketika L dan M berada dalam keseimbangan terma? Jadi kamu kena ingatlah, ya, pada keseimbangan terma, ya, suhu dia adalah sama. Ya, suhu L adalah sama dengan suhu M, ya. Okey, jadi jawapan dia adalah, ya, selain pada suhu, kita tahu, ya, kadar pemindahan haba bersih dia juga adalah sifar. Jadi itulah dua syarat untuk berlaku keseimbangan terma. Ya, pertama, suhu dia sama. Yang kedua, pemindahan haba bersih dia adalah sifar. Sifar di sini bukan maksud tiada pemindahan haba, ya, tetapi pemindahan haba itu adalah sama antara L dengan M. Okey. Setelah ia capai keseimbangan terma lah, ya. Seterusnya soalan 20. Grafik mempunyai muatan haba sebanyak 709 joule per kilogram per darjah Celsius. Jika 20 gram grafik disejukkan dari 38 ke 18 darjah Celsius, berapakah haba yang dibebaskan oleh grafik? So kita ada nilai C, kita ada nilai GC 20 gram, yang ini tukar pada kilo, ya. Dan kita ada perubahan suhu daripada 38 ke 18.
Jadi kita masukkan dalam Q MC perubahan theta. Okay, masukkan nilai. Ingat jisim tadi gram tukar pada kilo dapat 0.02. Okay, kita masukkan saja, kita dapatlah 283.6 Joule. Okay, soalan seterusnya 21 ya. Di bawah menunjukkan periuk dibuat pada bahan berlainan iaitu badan dan pemegang ya. Jadi muatan haba tentu ya, nilai muatan haba tentu manakah yang sesuai lah untuk buat pemegang dan badan periuk. Jadi untuk pemegang ni kita perlukan muatan haba tentu yang dah tentulah tinggi ya, supaya dia tak ada lambat panas dan kita boleh gunakanlah ya, boleh pegang ya, dan semasa boleh pegang dan gunakan semasa memasak lah ya. Dan untuk badan kita perlukan muatan haba tentu yang rendah supaya dia cepat panas dan mudah dimasak. Jadi muatan haba tentu ni kalau tinggi dia lambat panas, dan kalau dia panas dia lambat turun ya suhu dia. Begitu juga dengan yang muatan haba tentu yang kecil ya, dia cepat panas dan bila dia panas dia cepat turun ya. Jadi tengok pada keadaan dan kegunaan ya, nak guna muatan haba tentu yang mana. Seterusnya 22, rajah menunjukkan lengkung penjejukan satu bahan ya, daripada 100 hinggalah dia capai negatif 30. Jadi fasa manakah bahan itu dalam kedua-duanya pepejar dan cecair? Okey, daripada keadaan 100 ni dia dalam keadaan satu fasanya iaitu A. Okey, bila B ni dia dah tukar pada satu fasa yang lain ya. Dan C ni perubahan fasa lagi dan seterusnya bawah pada kosong ya. Dia berada dalam keadaan suhu yang menurun ya. Jadi pepejar cecair kat mana? Ya, biasa kat sini gas lah. Ya, gas. Dan di sini cecair. Okey, di sini cecair pepejar ya. Dan kalau bawah pada kosong ni ya, dia biasanya jadi pepejar. Ini biasanya air ya. Jadi kat sini jawapan dia ialah C ya. Kalau kita tengok 100 kan takat didih air. Jadi A ni fasa gas dan cecair. Okey, bila di hujung ni dia dah jadi cecair, so B ni cecair dalam keadaan suhu yang menurun sebab dia nak jadi fasa yang seterusnya iaitu C ni pepejar cecair pepejar. Okey, sampai kat ujung dia akan mula bertukar pada pepejar lah sebab dah suhu kosong ya. Ini dicapai takat beku dia kosong dan bawah pada kosong dia dah membeku jadi pepejar. So jawapan ni ialah C lah ya, fasa pepejar cecair ataupun cecair pepejar ya. Jadi kat sini kamu kena ingatlah haba pendam apa yang terlibat ya, yang lurus yang tak ada perubahan suhu ni haba yang terlibat ialah haba pendam. So kalau gas cecair dia tentu haba pendam penguapan yang dibebaskan. So kalau yang ni yang C ni haba pendam pelakuran yang dibebaskan ya, sebab tu suhu tidak berubah, hanyalah berubah fasa ya. Okey, 23. 320 gram air pada suhu 30 darjah Celsius dituangkan ke dalam gelas yang mengandungi ais pada suhu kosong. Berapakah jisim ais yang melebur? Jadi di sini kita ada nilai jisim air, okey, dalam gram tukar pada kilo, suhu dia 30 ya. Dalam gelas masuk suhu dia pada 0 darjah Celsius. Dia nak jisim ais ya. Kita ada nilai muatan haba pendam tentu ais dengan muatan haba tentu air ya. Jadi itu kita highlight lah apa yang diberi ya. Muatan haba tentu dengan muatan haba tentu air dengan haba pendam tentu ais. Jadi kita keluarkan formula yang terlibat ya dengan nilai yang kita ada. So untuk yang ada perubahan suhu kita gunakan MC perubahan theta. Yang melibatkan perubahan fasa kita gunakan ml ya. So jisim dia tukar pada kilo. Okay, theta pertama, suhu pertama 30, suhu kedua dia kosong ya. Okay, dia nak jisim ais. Jadi kita kira satu persatu lah. Kita kira dulu muatan haba yang digunakan semasa perubahan suhu ya, sebab kita ada nilai. Jadi kita dapat 40,320 Joule. Dan seterusnya kita gunakan dalam perubahan fasa. Kita nak cari jisim dia kan, sebab soalan tanya nak jisim ais yang melebur. Jadi kita guna ml lah dalam perubahan fasa ya. Jadi kita masukkan nilai Q yang telah kita kira. Kita ada nilai L, maka jisim dia kita dapat 0.12 kg ya. So ini nilai yang kita boleh gunakan untuk kira lah ya.
mana satu nak guna MC beban tita ke ataupun ml. Kamu tengok dari segi ada peningkatan suhu ataupun tiada. Kalau ada tu kita akan gunakan Q MC tita lah. Okay, kalau yang tiada itu menunjukkan dia berubah fasa, kita gunakan Q sama dengan ml ya. Jadi haba ni kita boleh anggap sama sebab dia dicampurkan ya dalam satu gelas. Okay. Soalan 24 pula menunjukkan graf isi padu, ya, graf isi padu melawan masa, melawan suhu. Okay, apakah X dan hukum fizik yang terlibat? Okay, kalau kita nampak isi padu ni telah ekstrapolasi ya, diunjurkan sehingga dapat nilai X. Okay, pada suhu yang tertentu. Dan hukum apa yang terlibat ya? Kalau tengok isi padu melawan suhu, kita ingat balik ya, segitiga terbalik PVT ya. PVT, so PV apa? PV adalah hukum Boyce. Melibatkan persamaan P1, V1, P2, V2, hubungan dia adalah songsang. Okay, benda yang kali ni sebenarnya adalah songsang. Masa kita buat hubungan PV ni, T ni kita anggap T ni adalah tetap bersama dengan nilai suhu, nilai jisim ya. Suhu tetap, jisim tetap. Okey, kalau untuk VT ni pula, ini adalah hukum Charles. V1, T1 formula dia, V2, T2. Maknanya kamu tutup nilai P ya. Okey, P ni maksudnya tetap, tekanan tetap, jisim tetap. Okey, untuk P dengan untuk V dengan T ni hubungan dia, kerana dia bahagi, maksudnya hubungan dia berkadar terus. Okey, P dengan T pula, ini hukum gas Gay-Lysacks ya. Okey, jadi P1, T1, P2, T2. Ketika ini V dia, isi padu dia tetap bersama jisim dia ya. Dan sekali lagi hubungan dia adalah berkadar terus P dengan T. Jadi kita tengok sini isi padu dengan suhu. Maknanya ini adalah hukum Charles. Okey, ini suhu apa ya? Ini adalah suhu sifar mutlak. Ya, suhu yang kita unjurkan yang paling rendah yang boleh tercapai. Hukum Charles iaitu sebab dia kuantiti fizikal dia adalah isi padu dengan suhu dan dicapai suhu terendah ni adalah suhu sifar mutlak iaitu negatif 273 darjah Celsius ya ataupun 0 Kelvin. Okay, soalan 25, rajah menunjukkan graf sesaran jarak bagi satu gelombang. Okay, pasangan manakah bagi amplitude dan panjang gelombang? Okay, kamu kena tahu di mana amplitude dan mana panjang gelombang. Jadi cikgu dah tunjuk dah. Amplitude daripada keseimbangan tengah ni, kosong, hingga sesaran tertinggi. Sama ada atas ataupun di bahagian bawah. Sama ada puncak ataupun lembangan. Ya. Jadi, OM ataupun ON. Ataupun daripada yang tengah ni, ya, daripada pusat keseimbangan dia, ataupun paksi keseimbangan dia, ke puncak tertinggi lah. Ini semua kedudukan yang hijau ni adalah amplitude. Okey, mana pula panjang gelombang? Okey, panjang gelombang satu adalah lengkap. Kita ambil kita nampak ya. Itu yang daripada P ni turun ke bawah lembangan ya. Dan naik ke atas sampailah T. So ini satu ayunan lengkap lah ya. Ini adalah panjang gelombang. Jadi okey, ini pun samalah cikgu colourkan warna merah ni. Okey. Ada lembangan, ada puncak. Okey. Maka jawapan dia adalah B. Ya, OM. Amplitude dia adalah OM. Dan panjang gelombang dia adalah PT. Okey. Okey. Kita sebenarnya boleh juga ambil panjang gelombang daripada lembangan ke lembangan. Boleh ya. Ataupun puncak ke puncak pun boleh juga. Ya, untuk panjang gelombang. Okey, seterusnya soalan nombor 26. Rajah 15 menunjukkan sebuah bandul button ya. Bandul B ditolak supaya berayun. Okey, bandul A didapati berayun pada amplitude maksimum kerana kenapa A ni dia jadi ayunan dia dapat amplitude maksimum ya, sama seperti P yang kita mula-mula tolak ni ya. Itu menunjukkan bahawa ya frekuensi asli bandul P ni sama dengan frekuensi asli bandul R. Kenapa? Sebab panjang tali dia adalah sama. Ini adalah situasi kita panggil resonan. Ya. Berlakunya sesuatu resonan pada suatu jasad apabila ayunan tersebut ya, telah mencapai frekuensi asli jasad tersebut. Ya. Okey, soalan 27. Kuantiti manakah yang akan berubah apabila gelombang bunyi dipantulkan?
Okey, dalam pantulan, fenomena pantulan yang akan berubah dah tentulah arah perambatan dia. Kerana yang lain panjang gelombang, sudut adalah tidak berubah, termasuk laju dia lah, frekuensi pun tidak berubah. Yang berubah arah lah, dia pergi, dia patah balik. Okay, itu adalah keadaan fenomena pantulan. Okey, seterusnya nombor 28, rajah 16 menunjukkan sekumpulan ikan di dalam sebuah akuarium Jadi apakah yang berlaku pada gelombang bunyi selepas ia memasuki air? Okey. Jadi daripada udara bunyi itu kita dengar masuk ke dalam akuarium dah jadi media yang berbeza. Jadi kalau ada media berbeza, kita tahu itu adalah fenomena pembiasan. Jadi yang berlaku adalah apa berlaku? Dalam pembiasan ada banyak perubahan yang akan berlaku lah, kecuali frekuensi. Okey. Jadi dah tentulah apa berlaku pada panjang gelombang. Adakah dia semakin pendek ataupun semakin panjang. Jadi apabila dia masuk ke kawasan udara dengan air, air tentu lebih tumpat Jadi panjang gelombang dia akan berkurangan. Okey, laju dia berkurang, panjang gelombang dia juga berkurangan. Okey, arah perambatan juga akan berubahlah. Dia akan mendekati garis normal. Dan kalau kita tengok sudut dia lebih kecil. Okey, frekuensi dia tak berubah. Okey, hal laju dia akan berkurangan. Sebab tu yang lain tu salah jawapan dia Jadi itu yang berlakulah apabila gelombang merambat daripada kawasan yang kurang tumpat, misalnya udara, gelombang bunyi terhasil di udara dan masuk dalam air, kawasan ataupun media yang lebih tumpat. Udara ni memang keadaan situasi yang keadaan dia paling kurang tumpat lah. Sebab udara kan dia jauh-jauh molekul dia kan. Sebab keadaan dia yang kurang tumpat berbanding jasad yang lain seperti air, kaca dan sebagainya. Okey, seterusnya 29, rajah 17 menunjukkan muka gelombang satu gelombang satah yang bergerak dari kawasan T ke kawasan S yang mempunyai kedalaman yang berlainan. Jika laju gelombang air di kawasan S ialah 10 cm per saat, berapakah laju gelombang air dalam cm per saat di kawasan T? Okey, yang ni ada beberapa maklumat lah yang perlu kita ketahui. Jadi kalau kita tengok panjang gelombang dia kalau kawasan dalam ni 6 cm ni bukan satu panjang gelombang Ini kita kena kira lah Begitu juga 6 cm di kawasan yang T ni. Dia ada beberapa panjang gelombang dia. Okey, so kalau kawasan S dia melibatkan kalau kita tengok sini ada 1, 2, 3. So S ni 6 bagi 3 lah baru kita dapat panjang gelombangnya 2 cm Sebab kita nak satu je. Antara garisan pertama ke garisan kedua ni je. Kalau 6 cm ni untuk T ni, panjang gelombang T dia ada 8 semua ni. Ni semua ada 8. So 6 bagi 8 dapatlah panjang gelombang T ni 0.75 cm. Jadi dia dah bagi laju gelombang S 10. Dia nak laju dalam kawasan T. Jadi dalam ini sebenarnya kalau melibatkan kawasan yang tak sama medium yang berlainan ketumpatan iaitu pembiasan, kita tahu yang sama adalah frekuensi. Jadi kita boleh samakan frekuensi dia Jadi frekuensi di kawasan S dengan T ni sama. Kita gunakan formula V sama dengan F lambda sebenarnya F kali lambda Jadi kita boleh buat persamaan ni lah sebab frekuensi sama dengan V bagi lambda. V1 lambda 1 ni katalah kawasan S, V2 lambda 2 ni kawasan T Jadi kita masukkan nilai dan kita dapatlah nilai had laju gelombang di kawasan T ialah 3.75 cm per saat. Sebab kita dah masukkan nilai lambda bagi T dan kawasan S laju kita cuma ada nilai pada kawasan T sahaja sebab yang kita cari kawasan S sahaja. Sebab yang kita cari adalah kawasan T So dapatlah Kenapa kita boleh dapat persamaan ni? Sebab dia punya frekuensi sama. Dalam pembiasan frekuensi dia adalah sama Kita
Jawapan dia C. Seterusnya 30, rajah manakah yang menunjukkan corak gelombang satah yang betul selepas melalui celah besar dalam sebuah tangki riak? Okey, celah ni kalau melibatkan laluan celah, itu adalah fenomena pembelauan. Ya, sesuatu gelombang bila dia melalui celah ataupun halangan, dia akan tersebar. So fenomena itu kita panggil pembelauan. Ya. Jadi yang mana satukah yang betul? Ya. Okey, jawapan ni tentulah D. Ya. Kenapa? Sebab kalau kita tengok semua celah ni adalah luas. Celah yang luas akan menyebabkan pembelauan tu tidak ketara. Dia punya penyebaran adalah kecil dan penyebaran dia adalah hampir lurus. So yang D ni betul. Dan satu lagi, panjang gelombang sebelum dan selepas tu dia tidak berubah. Okay, A salah sebab dia membulat walaupun panjang gelombang tak berubah. Okey, B pun sama, dia membulat juga. Membulat ni kita panggil pembelauan ketara. Ya. Okey, C ni tak betul sebab panjang gelombang dia bertambah. Jadi yang betul ialah D. Ya. Dia pembelauan tidak ketara. Bila kita lukis dia hampir lurus. Ya. Dan panjang gelombang sebelum dan selepas adalah sama. Ingat, dalam pembelauan, pembelauan gelombang, panjang gelombang tidak berubah. Laju gelombang juga tak berubah. So, yang berubah apa? Yang berubah hanyalah amplitude. Okay, selepas berlaku pembelauan, sebelah ini sebelah kanan lah, akan mengalami amplitude yang berkurang. Bermaksud tenaga dia telah dikurangkan. Okay, itu yang berlaku dalam fenomena pembelauan. Ya. Soalan nombor 31, seorang pelajar memperoleh keputusan berikut dalam satu eksperimen. Dua celah yang seperti yang tunjukkan dalam rajah 18. Okay, panjang gelombang yang diberikan ialah 6 kali 10 negatif 7 meter. Kita ada nilai, ini nilai A, 0.0002 meter. Kita juga ada nilai D. Soalan tanya, berapakah jarak antara dua pinggir cerah yang berturutan pada skrin, iaitu nilai X lah. Sama ada cerah pertama ke cerah kedua ni adalah nilai X. Ataupun yang kedua kepada yang ketiga. Itu nilai X. Kita nak nilai X. Macam biasa kita akan keluarkan nilai dia. Lambda dah diberi. Nilai A pun dah ada. Okay, nilai D pun kita ada 1.5. Kita nak nilai X. Jadi kita masukkan dalam rumus interferon. Ini interferon. Interferon ni melibatkan dua celah yang koheren. Jadi apakah rumus dia? Lambda sama dengan AX per D. Masukkan nilai. Okay, yang ni kita susun dululah rumus dia. X sama dengan lambda D bagi A. Kita masukkan nilai, maka kita dapatlah jawapan dia 4.5 kali 10 negatif 3 meter. Okey. Seterusnya soalan 32, rajah 19 menunjukkan satu spektrum elektromagnet. Apakah komponen spektrum pada X dan Y? Okey, yang ni kamu kena ingatlah susunan dia. Sama ada berdasarkan panjang gelombang yang semakin pendek, sebab ini yang panjang semakin pendek, ataupun frekuensi dia yang bertambah, iaitu daripada kanan ke kiri lah. Kalau panjang gelombang daripada kiri ke kanan. Jadi yang ni kamu kena ingatlah susunan spektrum dia. Jadi X dan Y, X adalah infrared, Y adalah ultra ungu. Ini kamu kena ingatlah susunan dia. Buatlah cara mnemonik. Berdasarkan awal perkataan untuk mengingatkan daripada gelombang radio yang paling panjang kepada sinar gamma yang paling pendek. Itu panjang gelombang kepada segi frekuensi, sinar gamma paling tinggi, gelombang radio paling rendah. Okey, seterusnya 33, rajah menunjukkan satu sinar cahaya merambat dari udara melalui sebuah bongkah kaca. Okay, apakah nilai sudut X jika indeks biasan dia ialah indeks biasan kaca 1.42. Okey, 120 ni bukan nilai sudut tuju Sudut tuju hanya daripada bukan sudut tuju, ni sudut biasan Sudut biasan daripada garisan biasan hinggalah garis normal saja. Ini dah sampai medium dah 120 ni. Okey, X ni adalah nilai sudut tuju lah, sebab daripada sinar tuju ke garis normal. Indeks biasan dah diberi. Jadi kita gunakan formula sin theta sin I bagi dengan sin theta 2 sin R lah.
Indeks biasa dah ada. Yang kita cari ialah sin X. Okey, walaupun kalau kita tengok sinar ni daripada kawasan kurang tumpat udara masuk ke kawasan lebih tumpat. Jadi untuk yang A ni kita kena tolak lah 120 tolak 90 baru kita dapat nilai sudut A ni, iaitu daripada sinar terbias ke garis normal. Yang ni saja, yang kecil ni saja yang kecil ni saja. Jadi bila kita kira kita akan dapat X kita nak X jadi sin tu dia akan kita bawa ke sebelah pengiraan ni, dia jadi -1 lah, sin -1. Bila kita kira keseluruhan pengiraan ni kita dapatlah 45.2 darjah setelah kita operasikannya secara matematik so jawapan dia C. Okay, soalan 34, rajah 1 menunjukkan matahari kelihatan di atas ufuk walaupun ia berada di bawah ufuk. Ini mata kita tengok Jadi apa yang berlaku sebenarnya fenomena cahaya manakah yang menerangkan situasi ini? Kita tengok balik soalan. Sebenarnya matahari ini dah berada di bahagian bawah tapi kita nampak dia berada di atas ufuk. Ini pandangan mata kita. So ini fenomena apa? Ini adalah fenomena pembiasan. Sebab berlakunya udara lapisan udara di sebelah petang yang tidak sama dari segi ketebalan dia. Berbanding sebelah siang, sebelah awal pagi. Sebelah petang biasanya dah lebih tebal cahaya yang kena yang masuk ke dalam ruang udara dia akan terserak dengan begitu banyak menyebabkan kita nampak matahari berada di atas ufuk lagi padahal dia dah berada di bahagian bawah. Ini adalah fenomena pembiasan dari segi ketepatan udara dah tak sama Okey, 35 rajah menunjukkan perambatan cahaya yang betul melalui prisma 45 90. Ini sudut dia lah sudut pada prisma bucu dia 45. Okey, yang tegak ni 90 darjah lah Okey, kita tengok dia punya sudut genting je. Sama kita nak tahu dia berlaku pantulan dalam penuh ataupun tidak. Sebab syarat nak berlaku pantulan dalam penuh adalah yang pertama, sinar itu merambat daripada kawasan tumpat ke kurang tumpat. Maknanya daripada prisma ke luar lah. Dan yang kedua, sudut tuju I lebih besar daripada sudut genting. Dan sudut genting pula sama dengan sudut tuju apabila A ni 90 darjah. Okey, jadi mana satu yang akan terpantul? Pantulan dalam penuh. Jadi sinar cahaya ni 45 darjah bila kita buat dia punya garis normal ni. Jadi kita nampak kat sini lah kalau 45 tak mungkin sebab ni sama. 48, kalau kita nampak 48 ni dia ada terbiar dan terpantul. Okey, 42 ni dia terpantul sebab dia 42 dia kurang daripada 45. Yang I lebih besar pada I lebih kecil Okay, yang D ni dia ada terbias dan dia ada terpantul. So jawapan dia jadi tadi saya beritahu lah apabila I lebih besar pada C akan berlaku pantulan dalam penuh. Okey, jadi jawapan dia A lah sebab C dia 42, I kita tahu sudut yang ni yang masuk ni adalah 45 darjah bila kita buat garisan normal kat sini jadi apabila I 45 lebih besar pada C maka dia terpantul sepenuhnya. Yang B ni tak mungkin lah sebab ini disama dengan sudut genting dia. Okey, sudut tuju sama sudut genting. Yang ni I dia kecil daripada daripada C maka dia akan terbias dia tidak pantulan sepenuhnya Yang ni dia kurang. C dia 40. Sedangkan sudut dia 45. Dia takkan sepatutnya yang ni dia akan terpantul. Maksudnya dia tak ada ni, pembiasan ni dia tak ada. So sebab tu D ni salah Jawapan yang betul, yang gambar rajah yang betul ialah A. Okey. Seterusnya 36, apakah ciri-ciri suatu imej jika objek diletakkan di hadapan sebuah kantah cekung? Jadi kantah cekung kamu kena tahu sifat dia Dia akan mencapahkan cahaya daripada titik fokus dia. Dan dia tidak dipengaruhi oleh jarak objek.
di mana pun kita letak, dia akan sama saja, iaitu maya, tegak dan diperkecilkan. Beza dengan kata cembung, ciri imej dia bergantung kepada jarak objek. Okey, soalan 37, tajah 24 menunjukkan sebuah objek di hadapan sebuah kanta cembung. Dia nak jarak imej. Di sini kita ada jarak fokus 10 cm. Kita ada jarak objek U 15 cm. Yang dia nak sekarang jarak imej. Ya, jadi yang ni kita gunakan formula kanta lah. Yang ni kita keluarkan nilai. S10 U15 kita nak V. Kita keluarkan formula kanta 1 per F sama 1 per U tambah 1 per V. Kita masukkan nilai, maka kita akan dapat V dia. Ya. V dia kita tak boleh tinggal dalam 1 per V. Ya. Kita kena selesaikan. Ya. Mesti tinggal dalam jawapan V, tak boleh dalam bentuk pecahan. Jadi kita akan dapat V ni 30 cm. Okay, masuk sajalah. Cuma kamu kena operasi betul dalam pecahan. Ya. Okey, 38 pula. Rajah menunjukkan sebuah teleskop yang dibuat oleh seorang pelajar menggunakan 2 tiub cardboard dan 2 kanta cembung dengan panjang fokus 5 cm dan 50 cm. Okey, tiub cardboard itu dilaraskan sehingga imej tajam bagi objek jauh diperhatikan. Susunan manakah yang sesuai lah. Jadi kalau kita tengok panjang fokus ni ada satu pendek 5 cm dan yang panjang. Okay, teleskop ingat balik apakah kegunaan dia. Teleskop kita tahu kegunaan dia untuk melihat objek yang jauh. Okey, dan dia menggunakan 2 kanta yang berbeza ketebalan. Okey. Satu digunakan kanta yang tebal, panjang fokus dia pendek. Itu adalah kanta mata. Dan yang ni kanta mata, kanta Q ni lah. Ya. Okay, kanta yang depan ni adalah kanta objek. Dia menggunakan kanta yang ketebalan dia adalah dia tidak tebal lah, dia nipis. Dan panjang fokus dia adalah panjang. Ya. Kenapa beza? Sebab ciri imej yang perlu dihasilkan lah. Jadi sini cikgu terangkan kanta P ialah kanta objek di bahagian depan ni. Jadi panjang fokus dia adalah panjang, kuasa dia adalah rendah. Ya, kenapa? Sebab kita nak ciri imej dia yang terhasil itu nyata, songsang diperkecilkan. Kenapa nak diperkecilkan? Sebab kita tengok objek yang jauh dan besar. Ya, itulah teleskop. Ya, seperti bulan, ya, dan planet-planet yang lain. Okey, manakala kanta Q, kanta Q ni kanta mata lah, sebab tu dia berada dekat mata kita, ya, adalah kanta objektif, kanta cembung, ya, yang mempunyai panjang fokus yang pendek, iaitu kuasanya tinggi. Kenapa begitu? Sebab kita nak ciri imej dia maya, songsang dan dibesarkan. Maknanya kita besarkan imej yang terhasil daripada kanta Q, barulah jelas pada mata kita. Jadi pilihan dia, ya. Di sini, okey, ni untuk perarasan normal sebab kita nak dapatkan imej yang jelas dan tajam. Jadi kedudukan FO dan FN ni bila kita tambah mestilah sama panjang dengan jarak di antara kanta Q dengan kanta P. Itu jarak di antara dua kanta lah. Maka jawapan dia 55 cm. Ya. Jadi daripada situ kita dapatlah D. Ya. 50 cm tu bagi kanta P yang panjang fokus dia panjang. Okay, kanta Q yang pendek. Okay, jarak antara P dan Q. Yang ni sebenarnya pada perarasan normal, ya. Adalah jarak hasil tambah panjang P dengan panjang Q. Panjang fokus masing-masing. Dapatlah 55 cm. Jadi kamu kena faham teleskop tu apakah fungsi dia dan kanta apakah yang digunakan. Okey, 39. Satu objek harus diletakkan di hadapan satu kanta cembung supaya ia bertindak sebagai kanta pembesar. Jarak fokus kanta cembung itu ialah F dan jarak objek ialah U. Jadi bagi kanta pembesar, kita akan gunakan pada jarak yang dekat. Ya, jadi biasanya jarak dia ataupun kedudukan objek dia adalah kita akan dapat imej yang maya, tegak, dibesarkan. Okay, manakah kedudukan ini? Kedudukannya adalah kurang daripada F. Kedudukan bagi kanta cembung, ya, dia ciri-ciri imej dia bergantung pada kedudukan jarak objek. Bilakah dia start maya, tegak dan dibesarkan? Apabila U berada pada F dan semakin dekat lah. Jadi untuk kanta pembesar kita akan letakkan U dia kurang daripada F. So jawapan dia A, ya. Okey, soalan yang terakhir, soalan 40.
Rajah menunjukkan satu objek O di hadapan sebuah cermin cembung. T ialah pusat kelengkungan cermin itulah. Okay, ini pusat dia. Okay. Ni adalah kelengkungan dia dan T ni adalah pusat kelengkungan dia lah. Yeah. Imej terbentuk di mana? Okay. Jadi cermin cembung ni kita tahu ya, dia mencapahkan cahaya daripada pusat kelengkungan. Okay, cermin, di mana bahagian cermin? Di bahagian yang depan ni lah. Yang dibuat gari-gari ni bahagian belakang dia yang pudar tu lah. Ya. Jadi cermin cembung, ya, cermin fenomena dia adalah pantulan. Beza dengan kanta, fenomena dia adalah pembiasan sebab cahaya masuk dalam kanta. Yang ni cahaya terpantun di permukaan cermin. Jadi ini pantulan dan cermin cembung dia akan mencapahkan cahaya ya, daripada pusat kelengkungan C dia. Pusat kelengkungan ni apa? Kalau kita ada satu bulatan, titik tengah dia ataupun jejari dia, jejari bulatan tersebut. Itu adalah pusat kelengkungan lah. Jadi lukisan dia bila kita lukis untuk cermin cembung, inilah lukisan dia. Ya, di mana imej yang terhasil adalah sama sahaja bagi kedudukan U ataupun objek, iaitu maya, tegak dan diperkecilkan. So, imej terbentuk di mana? Di mana? Mana imej dia? Ini kalau kamu tak bahagian dalam ya. Ni adalah imej dia. Jadi kita boleh tahu itu adalah kedudukan L. Okay, sama kan dengan L? Okey, itulah cara untuk melukis rajah sinar bagi cermin cembung. Okey, ni cermin cembung. Kita tengok daripada sebelah kiri ni. Okey, cikgu rasa itu saja daripada perbincangan kita pada hari ini. Ya, iaitu soalan objektif. Ada 40 soalan semuanya. Ya. Semoga video yang dikongsikan ini mendatangkan pemahaman ya, dan manfaat kepada anak-anak pelajar dan sesiapa sahaja yang menonton.